dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang sudi bersama kami dalam webinar Kepimpinan Wanita siri kelima pada hari ini. Kami di Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada penceramah jemputan istimewa kita pada hari ini, iaitu Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Nik Safiah binti Nik Abdul Karim yang sudi menerima jemputan kami untuk sesi perkongsian bersama wanita hari ini. Apa khabar Prof? Selamat Raya. Alhamdulillah. InsyaAllah baik. Alright, terima kasih Prof. Alright, baiklah. Seperti biasa ya, webinar kita ni sangat singkat masanya. Jadi saya akan memperkenalkan Prof sedikit dan kita terus kepada soalan pertama ya. Okeylah, baiklah hadirin dan hadirat sekalian. Tetamu penceramah jemputan kita ini memang sangat dikenali, saya percaya ya, sangat dekat di hati kita. Selain dikenali sebagai tokoh bahasa yang disegani, Yang Berbahagia Prof juga merupakan mantan Presiden Pertiwi dan Puspa, pernah juga memegang jawatan sebagai Naib Presiden NCWO Zon Tengah, pernah mewakili Malaysia di persidangan antarabangsa terutama semasa Women's Decade sekitar tahun 1975 dan 1985. Dan Prof juga telah menghasilkan banyak buku yang berkisahkan perjuangan wanita di Malaysia. Ya, oleh itu kita terus pada soalan pertama dengan juga sedikit pengenalan ya. Selari dengan tujuan webinar ini yang diadakan untuk memberi sedikit pendedahan atau tips kepada bakal dan pemimpin wanita sedia ada, boleh tak Prof ceritakan tentang pengalaman lalu, bagaimana agaknya situasi ketika itu di mana suara wanita di Malaysia sebagai pemimpin belum lagi begitu kedengaran dan tidak sering dilantik atau diberi kepercayaan untuk memimpin. Mungkin Prof boleh berkongsi sedikit situasi tersebut serta usaha-usaha yang telah dibuat untuk mengubah keadaan ini. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada Pusat Tun Fatimah Hashim Leadership Center, kepada Dr. Mimi yang selalu berhubung. Juga selamat pagi kepada Profesor Dr. Dayang Anita dan rakan-rakan yang lain. Saya bergiat pada waktu usia agak muda sikit lah ya, dalam tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Itu waktu saya bertugas sebagai pensyarah di Universiti Melaya tahun 65, hinggalah saya bersara tahun 94. Pada waktu itu ini agak sukar untuk rakan-rakan memahami ya. Tak ada kementerian wanita, tak ada jabatan kerajaan yang memberi perhatian kepada wanita. Jumlah NGO wanita pun amat kecil dan sebagainya. Tapi semangat yang timbul dalam kalangan pemimpin-pemimpin wanita dan 2-3 buah persatuan NGO wanita itu amat tinggi. Dan kemuncaknya ialah apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memutuskan bahawa wanita sudah ketinggalan dan mesti dimajukan, maka dipilih tahun 1975 sebagai Tahun Wanita Antarabangsa. Dan dia gerakkan PBB menggerakkan seluruh dunia, iaitu negara-negara anggota PBB untuk membuat kegiatan menyambut Tahun Wanita Antarabangsa. Satu persidangan besar diadakan di Nairobi. Saya nasib baiklah dipilih dalam rombongan kerajaan pergi ke Nairobi. Saya rasa 15,000 orang. Wanita, sebahagian kecil laki-laki juga ada. Dan kami bermesyuarat 2 minggu di persidangan wanita sedunia yang pertama sempena Tahun Wanita Antarabangsa. Dan selepas itu disusun pelbagai kegiatan untuk memajukan wanita. Sehingga kan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu beranggapan persoalan wanita ni tak boleh dengan Tahun Wanita Antarabangsa, maka dipilih 10 tahun selepas itu, iaitu tahun 76 hingga 85. Dia panggil Dekad Wanita, UN Decade for Women. Dalam 10 tahun itu kita bergerak rancak dan Malaysia
ditarik dalam arus yang sama, iaitu untuk memajukan wanita. Dan di majlis persidangan wanita sedunia yang pertama yang diadakan di Nairobi itu, satu keputusan besar ialah resolusi yang mengatakan jikalau negara belum mempunyai satu badan yang menjaga hal ehwal wanita, yakni Jabatan Wanita ke Kementerian Wanita, hendaklah negara itu menubuhkan serta-merta. Dan alhamdulillah negara Malaysia masa itu Perdana Menterinya Tun Hussein Onn, dia terus tidak menubuhkan kementerian atau jabatan, dia menubuhkan Majlis Wanita. Nama majlis itu panjang dan saya tak suka sebab namanya dalam bahasa Inggeris. National Council for the Integration of Women in Development. Kami pendekkan menjadi NASIWI. Dan kemudian waktu saya jadi pengurusi, saya ubah ke dalam bahasa Melayu menjadi Majlis Penasihat Wanita Negara. Sebab nama tu dalam bahasa Inggeris berjela-jela panjang, tapi kerjanya bagus. Ya. Jawatan kuasa majlis itu terdiri daripada wakil-wakil NGO lah, dan tangani oleh pegawai-pegawai kerajaan yang dipinjamkan dari pelbagai jabatan. Sebab tak ada lagi jabatan Al-Ehwal Wanita pun tak ada pada waktu itu. Tapi 10 tahun dalam dekad wanita itu, pelbagai kegiatan dirancangkan tahap kebangsaan dan tahap negara. Jadi di Malaysia pun rancaklah kami melalui Majlis NASIWI ni menyusun pelbagai rancangan selari dengan yang dicadangkan oleh bangsa-bangsa bersatu. Dan kerana dekad wanita itu 10 tahun panjang, bangsa-bangsa bersatu mengadakan satu pertemuan sedunia midterm review pada tahun 1980 di Copenhagen, dan persidangan sedunia yang akhir pada tahun 1985 di Beijing, China. Alhamdulillah saya semua terlibat menghadiri mesyuarat dan sebagainya dan menyusun pelbagai rancangan. Di Malaysia, akhir perancangan itu kami mendesak kerajaan dan pada tahun 2001 tertubuhlah Kementerian Wanita. Masya Allah. Tapi sebelum itu NGO kamilah ya. Pada waktu itu susah nak fikir tau, 1960-an 70-an tu pensyarah seperti saya ni terlibat sebab kami memegang teraju NGO wanita. Dan NCWO dah wujud pada ketika itu, tapi ahli-ahlinya tak ramai. Dan kalau ada persidangan antarabangsa, kami semua pensyarah ni dipilih untuk mewakili Malaysia sebab kami ada pasport antarabangsa. Ya Allah. Wanita lain pada waktu itu tidak semaju. Kita orang dah pergi persidangan antarabangsa. Jadi sebahagian daripada kami dilantik sebagai delegasi untuk keluar negara kerana yalah pensyarah kan pandai bercakap kan. Dan yang kedua kami ada pasport antarabangsa. Can you imagine pada waktu itu kan tak ramai wanita mempunyai pasport antarabangsa, tak ramai wanita yang menonjol ke hadapan untuk memperjuangkan. Kalau tak salah saya tahun 60-an 70-an tu mungkin 4-5 NGO wanita saja. Ya, selepas wanita ada pasport ketika tu macam dah kira lesen besar untuk bergiat aktif ya. Untuk menghadiri persidangan antarabangsa. Sebab kalau tak ada pasport tak boleh keluar kan. Jadi nak cari wakil NGO tu susah. Jadi pensyarah-pensyarah lah di antara kami lah yang rajin dan kami ni busybody ya, menyertai pergerakan wanita dan memperjuangkan. Tapi konsep pada masa itu ialah memajukan wanita, pembangunan dan pengembangan wanita. NGO yang NGO wanita ketika itu siapa? Selain Wanita UMNO ya, PAS tak atau ahli politik lain tak ada, tapi Wanita UMNO yang agak itu juga, tetapi persatuan saya Pertiwi, kemudian WI itu kuat juga. Tak ada yang lain tu kecil-kecil saja. Jadi persatuan saya iaitu Pertiwi terdiri daripada wanita-wanita profesional. Jadi wakil Pertiwi ni selalu ke depan sebab dia pandai bercakap. Dia suka bercakap dan ada isu. Dan sebahagiannya ahli wanita profesional. Itu tahun 60-an, 70-an, 80-an tu. Ya. Dan kami bekerjasama
Nasiwit itu dianggotai oleh wakil-wakil NGO dan orang-orang kenamaan, tapi urusianya ialah pegawai-pegawai di Jabatan Perdana Menteri. Itulah kami berusaha sehingga saya ingat lagi sebab salah satu regulasi PBB ialah supaya ditubuhkan satu badan. Ya, jadi sebab itulah Nasiwit ni berusaha ke arah penubuhan satu kementerian. Jadi pada waktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan waktu itu Datuk Shahrizad Timbalan Menteri waktu itu yang menumpukan diberi kuasa untuk menangani hal ehwal wanita. So kami bergerak usaha menubuhkan Kementerian Wanita 2001 dan menteri yang pertama ialah Datuk Seri Shahrizad. Perjuangan pada masa itu ialah untuk membangunkan wanita, ya, melalui NGO, dan caranya ialah cara yang kami katakan usaha sama antara kerajaan dengan NGO. Apa yang kami lakukan ialah kerajaan ada peruntukan tapi tidak mempunyai tenaga untuk menjalankan projek-projek bagi membangunkan wanita. So, duit itu disalurkan kepada NGO yang kemudian melaksanakan projek-projek untuk pembangunan wanita. Itulah yang dikatakan kejayaan pada waktu itu ialah kerjasama erat antara golongan wanita, terutama NGO wanita dengan pihak kerajaan. Duit banyak oleh sebab PBB mensyaratkan semua kerajaan, ya, memberi perhatian untuk membangunkan wanita dan mesyuarat banyak dihadirkan. Kalau puan-puan sekalian kurang sedar, ya, tahun 1960-an baru kita memperjuangkan hak gaji sama, ya, hak mendapat pencen. Kita semua sekarang mendapat pencen secara automatik, mendapat gaji sama secara automatik, tapi wanita berjuang pada tahun 1960-an tau untuk mendapat gaji sama. Tokoh-tokohnya ialah Puan Bupalan, Puan Guru Sami. Ini melalui Persatuan Guru-Guru, ya, Women Teachers Association memperjuangkan. Kalau tidak, masa saya mula bekerja 1965 sebagai pensyarah, waktu itu di universiti tak ada perbezaan gaji lelaki dan perempuan. Tapi rakan-rakan saya yang menjadi guru, gaji dia lebih rendah daripada gaji guru lelaki-lelaki. Dan yang paling sedih ialah apabila guru itu berkahwin, ya, status perkahwinan itu menurunkan pangkatnya menjadi guru sementara. Jadi semua wanita yang berkahwin, walaupun sebelum dia berkahwin dia guru tetap, dia diturunkan pangkat kerana berkahwin menjadi sementara. Itu di antara perjuangan wanita 1960-an, ya, untuk mendapat gaji yang sama dan taraf permanency, ya, pekerja tetap. Jadi puan-puan dan perempuan ialah hasil perjuangan wanita 1960-an dulu tak sedar bahawa kita baru je mendapat kemudahan-kemudahan itu. Sekarang kita take for granted saja, ya, gaji sama, kenaikan pangkat. Satu yang diperjuangkan dalam tahun 70-an dan 80-an di peringkat antarabangsa ialah untuk mendapat 30% ya, wanita dalam jawatan penting. Sebab sebelum itu wanita tak dapat jawatan penting. Dan kita memperjuangkan waktu itu di arena antarabangsa. Sebab bukan Malaysia saja, ya, banyak negara. Dan satu keputusan yang dibuat oleh bangsa-bangsa bersatu ialah berusaha ke arah dia katakan 30%. Ya, 30% jawatan penting hendaklah diisi oleh kaum wanita. Dan kami mendapat cabaran. Misalnya kami mencabar mengapa naik chancellor tak pernah wanita. Dan waktu kami bertemu dengan menteri tentang ini, menteri kata apa? Awak kena sediakan wanita pada peringkat ketua jabatan, pada peringkat dekan. Tahulah ada kita nak lantik untuk naik chancellor, takkan nak ambil dari mana? So, lepas itu kami berjuang, ya, untuk mendapat yang 30% itu dan supaya wanita, lebih ramai wanita dilantik dekan, ketua jabatan dan dekan. Dan alhamdulillah kita dapatlah naik chancellor, ya, timbalan naik chancellor dan chancellor dari golongan wanita. Kalau tidak tak ada tau. Tak ada orang yang melihat. Terima kasih. Ya.
Alright. Itulah beberapa aspek perjuangan 70-an, 80-an. Bermula dengan desakan dan gesaan daripada PBB itulah bermulanya apa? Ya. Ya. Baik Prof. Ini kan desakan gelombang global dunia, ya. Sebab kalau setakat peringkat negeri saja tak ada. Dan alhamdulillah pemimpin menyambut baik, ya. Saya bersyukur sekali pada waktu itu Tun Hussein On, ya, dia menjadi Perdana Menteri pada waktu itu apabila keluar resolusi 1975 Tahun Wanita Antarabangsa itu supaya setiap negara menubuhkan sebuah badan untuk menangani hal ehwal wanita terus, ya, walaupun yang dibuatnya tak seberapa lah, sebuah majlis ni tak ada itu, dia tak ada gigi, ya, sebab dia tidak dikaitkan dengan kementerian mana-mana dan dia ditangani oleh pegawai. Wujud pun diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Adalah sikit sengatnya. Kalau letak di kementerian lain lagi kurang sengatnya. Jadi apabila wujud Nasiwid ini, kami berjuang untuk dikembangkan Nasiwid ini menjadi sebuah tidak kementerian, Jabatan Hal Ehwal Wanita. Imagine ya, 1975, 2001 baru kita dapat. Berapa lama diperjuangkan itu, ya, barulah dapat meyakinkan kerajaan. Demikian juga KSU dan sebagainya, belum ada wanita lagi. Kami berjuang supaya jawatan-jawatan penting juga diusi di itu. Dan saya ingat sekali saya pergi mesyuarat, seorang pegawai tinggi beritahu KSU, dia kata, awak ni terima kasih lah, harus berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin wanita kerana tanpa mereka awak tak akan jadi KSU. Jadi saya gembira lah, iaitu penghargaan diberikan kepada kami dan perjuangan kami. Terima kasih. Satu perkongsian yang sangat penting kerana saya rasa ramai generasi yang baru tak tahu tentang ini, ya, Prof. Baiklah, kita terus kepada soalan kedua, Prof. Ya. Ini ada lagi soalan ni. Okey, sebagai salah seorang pelopor dan tokoh pergerakan wanita sejak awal lagi, apakah pandangan Prof tentang kepimpinan wanita Malaysia setakat ini? Ya, walaupun Prof dah ceritakan tadi tentang achievement pencapaian wanita sekarang, adakah pencapaian itu selari dengan hasrat sebelum adanya Kementerian Wanita atau sebaliknya? Puas hati tak Prof? Atau apa pandangan Prof? Pimpinan wanita sebelum wujudnya kementerian itu saya kagumlah, ya. Tak ramai tapi gigih dalam perjuangan mereka. Dan cara mereka, ini saya nak cerita sedikit, terutama melalui NCWO. Cara perjuangannya ialah bukan secara agresif tetapi secara lembut. Bertemu dengan pemimpin dan meminta secara halus. Sebab itu lebih berkesan daripada kita berarak-arak dan melawan-lawankan cogan kata dan sebagainya. Itu saya rasa kebijaksanaan pemimpin Malaysia. Ya, kita tahu perjuangan, kita berjuang secara lembut dan insya-Allah akan dapatlah perjuangan itu. Jadi secara amnya saya puas hati dengan corak dan taraf kepimpinan wanita di negara ini, tapi seperti biasalah tak cukup, ya. Saya mengharapkan lagi penyertaan lebih ramai, ya. Sebab terutamanya orang muda, saya dapati orang muda zaman saya lebih kuat perjuangannya daripada orang muda zaman sekarang. Orang muda zaman sekarang banyak sangat masalah yang dihadapi, ya. Masalah menyusun strategi kerjayanya, menyusun keadaan kalau dia berkahwin, menyusun keadaan keluarganya, membantu suaminya juga berjaya dalam kerajaannya dan menghadapi masalah-masalah sosial yang dihadapi sehari-hari. Saya rasa sebagai contohlah, pada waktu saya bergiat dulu, saya nasib baik mendapat pembantu rumah yang ada pertalian darah dan yang sayangkan anak saya tu sama seperti saya. Jadi saya keluar rumah dengan penuh keyakinan anak saya akan dijaga dengan baiknya oleh pembantu rumah itu. Tapi sekarang saya tahu ibu keluar rumah, belum tahu ada pembantu rumah. Kalau dia letak pada tempat pusat jagaan anak, belum tahu anak dijaga dengan baik dan sebagainya. Jadi yang bernasib baiknya ialah kalau ada ahli keluarga duduk bersama dan menjaga anak-anak kita, kerana itu saja kita yakin bahawa anak kita akan dilayan dengan baiknya.
Jadi masalah yang dihadapi oleh para pemimpin wanita pada masa ini, pada pandangan saya agak besar berbanding pada zaman kami. Oleh sebab itulah mungkin perjuangannya dan penglibatannya tidak sebanyak yang diharapkan. Tapi saya rasa terutamalah di kalangan wanita yang terdidik, ya, yang lulus universiti dan sebagainya, saya mengharapkan penglibatan yang lebih banyak. Dan itu belum lagi kelihatan dengan jelas. Saya suka point atau perkongsian Prof tadi ya, yang menyatakan tentang melalui kelembutan dan wanita ni dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan diri dalam arena kepimpinan wanita ini. Itu memang sesuai ya dengan fitrah wanita itu sendiri ya. Orang timur. Sebab kalau kita bandingkan dengan cara orang barat kan, yang berarak beramai, membuang bera dan sebagainya, itu tidak akan berjaya di negara kita, di negara Asia lah ya. Jadi caranya ialah dengan lebih lembut. Jangan berarak-arak dan melaung-melaungkan turun kata, berteriak, tetapi secara halus mengadakan pertemuan tanpa surat khabar, tanpa kamera TV dan sebagainya, dan menghuraikan dengan baik. Sebab itu saya berkenalan dengan pucuk pimpinan lama, Puan Gurusani, Puan Bupalan dan sebagainya, dan itulah cara mereka bekerja. Mereka pergi kepada orang yang berkenaan secara perlahan, buat rombongan kecil dan membuat tuntutan secara perlahan, dan akhirnya akan dapat. So, soal gaji sama, soal kerja tetap bagi wanita dan sebagainya, semua tercapai dengan cara yang halus, tidak secara melaung-laungkan. Dan saya dapati kebanyakan NGO wanita, ya, kebanyakan NGO wanita, kecuali beberapa lah orang-orang baru yang agak sikap agresif. Kebanyakan wanita NGO tu kelihatan seolah-olah lembik, ya, tetapi sebenarnya kuat. Cara mereka menyusun langkah itu yang perlu diperhatikan dan kelihatan lebih halus. So saya setuju. Dan ini masih ada lah. Walaupun sudah 2-3 ada lah. Saya sudah bertemu dengan beberapa NGO yang kita anggap dah militan sikit lah dalam inverted commas, iaitu yang ini mereka yang berpendidikan bukan undang-undang ke atau sains politik dan sebagainya, yang memang tahu hukum, memang tahu peraturan dan berjuang atas landasan-landasan kebenaran itulah, tapi kurang berjaya. Jadi kalau kita menempuh masyarakat, maka keberkesanannya kurang. Misalnya saya beri contoh, kalau kita nak bercakap tentang hal ehwal agama dan kita nak bertemu dengan golongan ulama, janganlah pergi menekan golongan ulama itu dengan pakaian yang tidak sesuai, ya, dengan cara bercakap. Sebab orang ulama melihat saja, ya. Dia tak cakap banyak, tapi dia tak akan mendengar apa yang kita pohonkan. Jadi oleh sebab itu, pilih cara, ya, menangani masalah mengikut yang dilawan lah, kawan dalam inverted commas, supaya kita dapat menyusun tindakan yang akan diterima dengan lebih baik daripada kita bersikap militan dan berasaskan hak bersama dan sebagainya. Dan perjuangan ni jangan kita terbawa-bawa oleh orang barat, ya. Waktu saya menghadiri persidangan-persidangan antarabangsa tu, soal-soal yang diperjuangkan pelik dan tak harus diperjuangkan, iaitu soal tak perlu berkahwin untuk duduk bersama, ya. Konsep keluarga tidak penting, konsep agama tidak penting. Saya ingat sekali saya menghadiri satu persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya duduk bersama dengan wakil Iran dan wakil Pope, dan kami membincangkan pengertian keluarga dan perkahwinan. Sebab perkahwinan oleh golongan yang muda-muda tu diartikan sebagai a union of two people. Itu luas maknanya. A union of two people boleh jadi wanita dengan wanita, wanita dengan laki-laki, laki-laki dan wanita. Dan tak perlu hukum hakam majlis perkahwinan. Dan kaitan dengan agama. Jadi boleh kita fikirkan dalam persidangan begitu, yang lantang bersuara itu, dan yang sebelah sini Iran,
wakil POP dan negara-negara seperti Malaysia, negara-negara Islam tu bercakap. Sebab dia nak masuk dalam dokumen tau, dokumen penting tu kan. Persidangan Bangsa Bersatu selalunya ada dokumen yang akan diluluskan. Apabila dokumen tu ada, itu akan quote setiap kali. So kita nak menentang supaya jangan definisi seperti itu masuk dalam dokumen. Biarlah dia pegang kan, kita tak pegang. Sebab a union of two people ni luas dan bahaya maknanya. Jadi bagi saya, jangan dalam masyarakat Malaysia memperjuangkan soal definisi keluarga, definisi perkahwinan dan sebagainya. Itu soal barat. Tak usah kita bincang soal barat sebab dunia kita banyak lagi masalah. Ya, pembangunan wanita kita ialah membangunkan wanita daripada taraf kemiskinan, taraf kejahilan dan sebagainya untuk menjadi ahli-ahli masyarakat yang ikut sama menikmati pembangunan dalam negara. So itu perjuangan wanita kita, bukan untuk mencari hak yang sama. Equal rights is nothing. Ya. Biarlah orang barat yang berbincang tentang equal rights. Kita berbincang tentang kemajuan dan pembangunan wanita. Itu perbezaan ya antara perjuangan kita dengan perjuangan barat. So ada orang kita yang terbawa-bawa lah nak berjuang macam itu. Tak usah berjuang sebab ada kalanya kita boleh berjuang dengan cara yang lebih halus tetapi kita menang. Okey, baik Prof. Betul Alright. Saya semangat nak dengar lagi tapi mata tu asyik tengok kat jam aja Kita hanya tinggal 2 minit saja lagi Prof, tapi boleh tak soalan 3, sebenarnya saya ada lagi 3 soalan tapi boleh tak Prof ada 2 minit kita bagilah masa kecederaan 3 minit lagi boleh ya? Okey, soalan ketiga, apakah pandangan Prof tentang pelibatan wanita akademik dalam pergerakan wanita ni? Kalau dulu Prof kata wanita akademik ni memang peluang dia lebih sikit lah, ada pasport, ada pandai bercakap dan sebagainya. So apa pandangan Prof tentang mereka sekarang ini? Memang peluang bagi wanita akademik tu banyak. Dia pandai bercakap, dia pensyarah kan, dia pandai membentang kertas kerja dengan meyakinkan. Dan kalau kita pergi ke persidangan antarabangsa, dia boleh menulis kertas kerja dalam jangka masa yang lebih pendek berbanding dengan wanita-wanita lain. Oleh sebab itu, andaian kita ialah dengan kebolehan demikian, kita mengharapkan penglibatan yang lebih banyak. So, wanita akademik ada yang terlibat. Tapi kalau ikut ukuran saya, tidak sebanyak yang saya harapkan. Doa saya ialah agar wanita akademik lebih terlibat dengan isu-isu yang diperjuangkan oleh pertubuhan-pertubuhan wanita semasa dan ikut serta memegang jawatan. Tak nak pegang jawatan paling tinggi, jadilah ahli jawatan kuasa atau mempengusikan jawatan kuasa kecil yang menangani isu-isu tertentu yang ada kaitan dengan bidang kita. Sebab saya berpendapat seorang akademik, dia menumpukan perhatian kepada bidang akademiknya tetapi eloklah juga menyertai satu bidang lain di luar bidang akademik ini, wanita ke atau isu-isu semasa dan sebagainya. Dengan demikian lebih lengkaplah orang itu sebagai ahli masyarakat. Akademik yang berjasa kepada masyarakat. Okey, terima kasih Prof atas pandangan yang sangat penting pada kami. Okey Prof, kita dah sampai tamat webinar ini, dah cukup masa. Agak-agak Prof boleh tak satu lagi? Satu lagi saya nak tanya Prof, selalu happy je kalau saya jumpa dalam persidangan memang Prof happy je. Agaknya melalui pembacaan saya pun saya selalu lihat Prof ni selalu rasa gembira dalam melakukan tugasan. Boleh Prof share sikit lagi Prof, setengah minit? Sikap terhadap kehidupan tu penting ya. Kalau kita enjoy membuat sesuatu, then apa yang kita buat tu tidak terasa berat. Dalam bahasa Inggeris is no longer a chore, ya. Tetapi sesuatu yang kita minati, yang satu kita hayati. Sebab itu, kalau kita nak menyertai sesuatu, kita hendaklah sertai dengan semangat yang ikhlas, tak nak untung apa-apa, semangat reda, semangat berkhidmat dan sebagainya. Dan kalau tak senang hati, janganlah, ya. Kita harus masuk dalam apa-apa kegiatan kerana kita senang hati. Lepas tu kita boleh jadi happy lah. Tapi hidup ni, kalau kita tidak, dalam bahasa ini kita kata envy, ya, jangan iri hati kepada orang lain.
kita gembira dengan keadaan kita, alhamdulillah akan gembira lah kita. Okay. Alright, terima kasih Prof. Saya kira begitulah perbincangan ataupun perkongsian webinar kita pada hari ini sangat bermakna. Saya kira walaupun setengah jam tapi banyak yang telah Prof kongsikan bersama kami pada hari ini ya. Saya ingin ingatkanlah ya semua yang hadir dan juga wanita-wanita di luar sana supaya jangan lupa menitipkan doa, sedekahkan Al-Fatihah kepada semua tokoh-tokoh pergerakan wanita kita yang telah banyak memberi keistimewaan kepada kita sebagai dalam kepimpinan wanita pada hari ini. Terima kasih Prof. Assalamualaikum Prof Datuk. Silakan Prof Dayang. Ya. Yes. Setinggi-tinggi tahniah atas perkongsian tadi Prof Datuk. It is absolutely interesting and thank you so much for making time. I think kita jadi sangat bersemangat lah bila dengar nasihat dan kata-kata semangat tu kan. Kita ni sebagai ahli akademia wanita terutamanya banyak halangan kadang-kadang kan. Ya, dan kita rasa untuk sumbangan banyak tapi halangan pun banyak. Ya. Tapi bila dapat dengar Datuk berkongsi tu, kita naik semulalah kita punya semangat untuk terus. So, terima kasih banyak-banyak Datuk atas making time untuk kita, luangkan masa untuk kita, dan kita harap Pusat Kepimpinan dapat lagi berkongsi dapat ambil masa Datuk lagi di masa akan datang ya untuk berkongsi pengalaman. InsyaAllah. Tahniah Dr. Mimi. Well done. Terima kasih. Alright, Prof Dik, kita dah dapat lesen daripada pengarah tu, nanti kita jemput lagi lah. Ni ada juga peserta yang bertanya, adakah webinar ni seharian? Bolehlah nanti saya proposekan kepada pengarah saya untuk kita buat panjang lagi Prof. Boleh ya Prof? Boleh, insyaAllah. Okey, itu saja. Saya rasa kita berjumpa lagi kepada semua. Terima kasih kerana bersama-sama dalam webinar siri 5. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.